Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara paparan menarik hari ini, pengambilalihan syarikat Maswing penting, satu pelaburan ke arah memangkin pertumbuhan ekonomi Sarawak. Perinciannya langsung bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan Bu Ma. Baik Zahira, terima kasih. Perundingan pengambil alihan syarikat Maswing bakal dimuktamadkan dalam masa terdekat. Memberi keyakinan itu, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, proses pengambil alihan itu penting dalam usaha meningkatkan aksesibiliti udara ke negeri ini. Bagi memastikan keberkesanannya, perkhidmatan udara terbabit perlu berada di bawah kawalan Sarawak. Bukan sekadar sebagai kemudahan untuk membawa penumpang keluar dan masuk, tetapi yang lebih penting ianya merupakan suatu pelaburan untuk memangkinkan pertumbuhan ekonomi dan rantaian khidmat sokongan. Berucap pada istiadat pembarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir ke-78 yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar di Padang Merdeka Kuching hari ini, jelasnya lagi Sarawak turut melangkah sejarah baru sebagai pemegang saham terbesar dalam bank konvensional. Dengan pegangan saham 31.25% dalam Affin Bank, dijangka mampu memacu ekonomi negeri ini melalui pelbagai platform fasiliti kewangan. Beliau sebelum itu turut mengiringi Tuan Yang Terutama Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dalam memeriksa kontingen. Tuan Yang Terutama ditemani isteri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi selepas itu menyaksikan acara utama perarakan 78 kontingen antaranya daripada pelbagai agensi kerajaan serta kelab dan persatuan. Isteri yang di-Pertuan Negeri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi mendahului senarai 1,046 penerima darjah kebesaran sempena sambutan perayaan Hari Lahir yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-78 pagi tadi. Beliau dianugerahkan darjah kebesaran Dato' Patinggi Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Dato' Patinggi. Turut menerima darjah kebesaran Datuk Petinggi Bintang Kenyalang ialah Tan Sri Datuk Amar Leonard Linggi juga. 4 penerima anugerah Panglima Negara Bintang Sarawak membawa gelaran Datuk Sri iaitu Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Datuk Abdul Rahman Sebli, Peguam Besar Sarawak Datuk Safri Ali, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dan Temenggung Datuk Wan Hamid Edrus Tuanku Muhammad. Sementara itu, 3 penerima anugerah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang membawa gelaran Datuk iaitu Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Huang Tiongsi, Setiausaha Sulit Kanan kepada Premier Sarawak Datuk He Busrah dan Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Datuk Ismawi Ismuni. Dalam pada itu, seramai 12 penerima dianugerahkan darjah Jasa Bakti Sarawak dan 18 penerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak. Anugerah pingat yang lainnya ialah Johan Bintang Sarawak, Johan Bintang Kenyalang, Pingat Perkhidmatan Cemerlang, Pegawai Bintang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Pingat Perkhidmatan Bakti, Ahli Bintang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang, Pingat Perkhidmatan Terpuji dan Bentara Bintang Sarawak. Baik, kerajaan negeri kekal komited dalam mempertahankan identiti Sarawak sebagai sebuah negeri mempunyai semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Menurut Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sejumlah RM385 juta kepada pelbagai rumah ibadat agama-agama lain di seluruh negeri sejak penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR pada tahun 2017. Menerusi grant di bawah UNIFOR, sebanyak 807 projek dengan kos sejumlah RM9.8 juta telah pun siap sepenuhnya, manakala 616 projek yang menelan kos RM120.5 juta kini giat dilaksanakan. Premier Sarawak meyakinkan rakyat bahawa kerajaan negeri akan terus menyokong keperluan agama-agama lain di negeri ini, khususnya dari aspek pembangunan fizikal seperti pembinaan atau penambahbaikan rumah-rumah ibadat yang memerlukan. Dalam pada itu, Premier menggesa
sentiasa agar ketua agama-agama lain di negeri ini terus mengembling tenaga dalam menyumbang kepada kesejahteraan dan keharmonian Sarawak berasaskan nilai perpaduan, keamanan serta toleransi seperti yang termaktub dalam rukun negara. Teks ucapan beliau dibaca oleh Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Koo Hian pada Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain bersempena sambutan perayaan Hari Lahir ke-78 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak 2024. Kajian mengenai Trans Borneo Railway akan dimulakan bulan hadapan bagi mengkaji keperluannya diwujudkan di Borneo membabitkan Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Dato' Hasbi Habibullah berkata, konsultan telah dipilih bagi melakukan kajian Trans Borneo Railway ini selama setahun. Beliau yakin keperluan akses pengangkutan itu diperlukan di Borneo, khasnya untuk pengangkutan darat, pengangkutan kargo dan sebagainya. Apa juga kajian yang dibuat itu akan selari dengan perancangan negeri, perancangan Sarawak itu sendiri, pembangunan Sarawak itu sendiri, di mana laluan dan sebagainya. Akan mengikut perancangan dengan kerajaan Sarawak itu sendiri. Kajian akan dibuat selama setahun tentang Trans Borneo Railway. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan penutupan program bantuan lesen memandu MyLesen Kelas B2 peringkat Parlimen Miri. Jelasnya tindakan selanjutnya oleh kerajaan akan diketahui selepas kajian tamat pada November tahun hadapan. Atlet, jurulatih ataupun penonton yang mempunyai pengetahuan asas pertolongan cemas boleh menjadi kunci untuk bertindak balas dengan pantas dan berkesan apabila kecederaan berlaku. Menurut Adun Bukit Asik, Joseph Cheng Jin Ek, pengetahuan ini boleh menyelamatkan nyawa atau mencegah kecederaan lebih teruk pada saat genting sebelum bantuan perubatan profesional tiba. Pemahaman asas pertolongan cemas dan cara ia digunakan untuk sukan amat penting untuk difahami oleh semua. From the sprained ankles to the concussions, from the dehydrations to the sudden cardiac incidents, the potential dangers are real. And that is why today's focus on the intersection of first aid and sport is so crucial. Beliau berucap di sambutan Hari Pertolongan Cemas Sedunia 2024, anjuran Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cawangan Sibu. PBSM bukan sahaja mengajar kemahiran menyelamatkan nyawa tetapi juga telah menerapkan budaya penjagaan dan kesediaan dalam komuniti. Beliau juga menggalakkan mereka yang terlibat dalam sukan secara langsung atau tidak untuk mempelajari atau memperbaharui kemahiran pertolongan cemas mereka. Semangat perpaduan dan kerjasama dalam komuniti adalah pendorong penting memajukan negara dan masyarakat. Menurut Adun Telangusan, Datuk Dennis Ngau, semua orang perlu memainkan peranan penting dalam memajukan komuniti serta berganding bahu dan berusaha bersama membina masyarakat yang lebih makmur dan harmoni. Beliau menekankan bahawa kesihatan adalah aset paling berharga dalam hidup dan menggalakkan penduduk memanfaatkan peluang pemeriksaan kesihatan dan belajar cara untuk mengekalkan gaya hidup sihat. Berucap merasmikan Rural Community Service 2024, anjuran Persatuan Prihatin Masyarakat Miri dengan kerjasama Kelab Rekreasi Pendakian dan Perkemahan Miri di kawasan Telang Usan di Kampung Longsan dan Long Keluan, Ulu Baram. Teks ucapannya dibacakan wakilnya Kaunselor Flora Usun Lanyau, Ahli Majlis Bandaraya Miri. Program perkhidmatan amal komuniti ini bukan sahaja memberikan bantuan praktikal kepada penduduk tetapi juga menggalakkan perpaduan dan pembangunan dalam komuniti. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira.